Ni nama-nama dongengan lama, tiada dama namun bernama, hebat berlaga walau saksama, raja dan naga ditumpas sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Rafi Syafi'i bin Rafi, berumur 16 tahun dan bersekolah di SMK Agama Pahang Muazzam Shah. Saya mempunyai hobi membaca buku dan bercita-cita untuk menjadi seorang pakar psikiatri. Pada hari ini, saya akan membuat satu resensi buku yang bertajuk Dinama dan ditulis oleh seorang penulis yang tersohor, iaitu Hilal Ashraf. Buku ini telah diterbitkan di bawah Hilal Ashraf Resources dengan bilangan muka surat sebanyak 734 halaman. Buku ini juga mempunyai dua edisi, iaitu tulisan Jawi dan tulisan Rumi, serta saya ingin mencabar diri saya untuk membaca dalam tulisan Jawi. Saya tertarik untuk membaca buku ini kerana ilustrasi pada muka hadapannya yang cukup menarik serta terdapat grafik di dalamnya yang membantu saya untuk lebih mudah berimajinasi. Selain itu, tajuknya juga membuatkan saya tertanya-tanya akan gerangan pemilik nama di nama itu. Tema buku ini ialah cabaran dalam menegakkan kebenaran dan menghapuskan kejahilan. Buku ini mengisahkan tentang seorang pendekar tanpa nama, iaitu Ninama, yang menjadi buah mulut orang ramai kerana sikap beraninya melawan jagat suci, iaitu seorang raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan kerana mempunyai sakti. Dalam pengembaraannya untuk membantu rakyat, dia juga berdakwah untuk menegakkan agama Islam di tanah Semenanjung. Dia juga telah berjumpa dengan rakan seperjuangannya, iaitu Nadim dan Cendana. Mereka bersama-sama berjuang menghapuskan kezaliman jagat suci di tanah Semenanjung. Perjuangannya itu didorong oleh rasa bersalah akibat tindakannya membebaskan jagat suci dan menyebabkan dia kehilangan kedua ibu bapanya. Tindakannya itu juga menyebabkan tanah Semenanjung dalam keadaan kucar-kacir. Perjuangannya membuahkan hasil apabila berlakunya peperangan di antara kerajaannya Semutar Putih dan kerajaan Indra Kayangan di bawah pimpinan jagat suci. Peperangan berakhir apabila Ninama berjaya mengalahkan jagat suci dengan membunuhnya. Hasil kemenangan tersebut, tanah Semenanjung kembali aman dan tenteram serta jauh daripada perkara khurafat dan syirik. Ninama pula akhirnya berkahwin dengan rakan seperjuangannya, iaitu Cendana. Halaman yang paling saya minati ialah pada muka surat 733. Hal ini dikatakan demikian kerana akhirnya Ninama mendedahkan nama sebenarnya, iaitu Tuah bin Bahadur. Saya tertarik dengan sebab dia merahsiakan nama sebenarnya, iaitu supaya musuh tidak dapat mengenalinya. Menurut kata-kata Sun Tzu, seorang jeneral Cina, dalam peperangan kita perlulah mengenali musuh dan diri sendiri supaya tidak terancam walaupun dalam 100 pertempuran. Selain itu, halaman ini juga menguatkan lagi tafsiran saya bahawa buku ini merupakan adaptasi daripada kisah Laksmana Hang Tuah. Pengajaran yang dapat dipelajari daripada buku ini ialah: pertama, kita perlulah bersungguh-sungguh ketika berjuang dalam menegakkan agama. Menurut kata-kata Buya Hamka, ketika kamu diam saat agamamu dihina, balutlah dirimu dengan kain kafan. Kata-kata tadi jelas menunjukkan bahawa lebih baik mati daripada tidak berbuat apa-apa. Pengajaran kedua ialah kita haruslah membantu orang yang dalam kesusahan. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas, yang membawa maksud sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Oleh itu, hiduplah kita di atas muka bumi ini dengan saling tolong-menolong. Pengajaran ketiga ialah kita perlulah mempertahankan diri daripada ditindas oleh orang lain. Menurut surah Al-Hajj ayat ke-39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, diizinkan berperang bagi orang-orang yang dizalimi kerana sesungguhnya mereka tersiksa dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka itu. Jadi, kita perlulah berani mempertahankan maruah diri daripada dipijak oleh orang lain.
Sebagai konklusinya, saya amat mengucurkan anda untuk memiliki dan membaca buku ini kerana mempunyai jalan cerita yang cukup menarik. Selain itu, penulis juga menggunakan bahasa yang mudah difahami dan sesuai untuk setiap peringkat umur. Di samping itu, penulis juga memasukkan beberapa pantun di dalam buku ini untuk menarik minat pembaca. Oleh itu, marilah kita menyemarakkan budaya membaca kerana menurut Buya Hamka, membaca buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Oleh itu, izharlah bahawa dengan membaca kita dapat membina diri yang sempurna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.